Lagi kisah hidup saya tentang pembinaan karakter. Cuba tuan-tuan, adik-adik, saudara-saudari, kakak-kakak, tengok keliling kita. Tengok keliling kita. Kadang-kadang hidup kita ni seperti disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Daripada situlah kita punya karakter akan timbul. Karakter kita akan dibina. Karakter kita akan terbentuk. Daripada apabila kita dah ada karakter begitu, baru datangnya prinsip hidup. Nampak? Okay. Dalam hidup kita daripada kita kecil sampai sekarang dah umur dah berapa, 20, 30, 40, orang-orang keliling kita akan membentuk diri kita. Karakter kita. Okay? Karakter, pembinaan karakter ni penting. Sebab itu kita tengok, adik-beradik sekalipun tidur sebantal, makan nasi sama lauk. Adik-beradik ni, tidur sebantal, duduk sebilik, makan nasi pun sama lauk, tapi karakter mereka berbeza. Macam mana boleh jadi macam tu? Okay? Kerana pembinaan karakter ni dia datang daripada berbagai-bagai cara. Ada yang datang dididik oleh keluarga ataupun surrounding dia, kawan-kawan, guru, kehidupan dia, dan ada yang Allah takdirkan dia. Allah takdirkan dia. Daripada situ pembinaan karakter dia akan bertambah. Okey, malam ini saya nak bercerita sedikit pengalaman saya tentang pembinaan karakter. Okey, ramai yang dah baca saya punya kisah hidup. Sikit-sikit lah. Kan? Ramai kawan-kawan follower ni dah biasa dengar apa ni kisah-kisah saya dulu waktu kecil lah apa semua. Hari ini saya nak sambung kisah dia. Okey, dan saya tahu, bukan saya tak tahu, ada orang screenshot saya punya live ni. Ada orang buat screen recorder saya punya live, masukkan dekat YouTube apa semua. Saya harap jangan buat lah ya, jangan buat. Okay? Kalau kamu nak screen recorder saya punya live ni, kemudian kamu nak letak di YouTube kamu, sekurang-kurangnya minta izin. Okey, minta izin. Ya, minta izin. Minta izin pada saya dulu, kan? Saya ni tak nak berkasar dengan orang, tapi jangan biadab lah. Ya? Okey. Okey, dalam tuan-tuan semua pun tertanya-tanya. Saya ada tulis kisah, sedikit je kisah saya dalam Facebook sebelum ni, macam-macam lah, itulah inilah ni. Tapi mana sebenarnya kita benda ni, orang akan bertanya, tuan macam mana tuan boleh jadi berani dengan hantu? Tuan macam mana tuan boleh macam tu? Okey, dia sebenarnya balik pada pembinaan karakter. Hari ini saya nak menceritakan tentang pembinaan karakter kerana ramai di antara kita yang membunuh karakter orang. Ramai antara kita ni suka bunuh karakter orang. Sedangkan kawan tu baru dia nak bina. Okeylah. Hari ni saya ceritakan kejap saya nak cerita umur saya berapa Okey. Saya ceritakan apa yang berlaku kepada hidup saya ketika saya berumur 13 tahun. Tingkatan 1. Okey? Saya cerita apa yang berlaku pada hidup saya ketika saya berumur 13 tahun. Ini kejadian-kejadian ini yang telah membina karakter Major Fitri yang kamu tengok sekarang. Banyak kejadian sebelum tu saya dah cerita dah, umur saya 9 tahun jadi apa, 10 tahun jadi apa, bla bla bla. Itu yang sebelum, daripada kecil kan. Lepas tu umur 15 tahun, 16 tahun, umur itu. Okey, banyak dalam hidup ni sama. Saya dan awak sama. Kita sama je, sama. Tak ada siapa hebat. Tak ada siapa hebat.
Okey. Tapi saya kali malam ni saya cuma nak bercerita apa yang berlaku dalam hidup saya pada saya berumur 13 tahun, tingkatan 1, bersekolah asrama di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, Smarkel. Okey. Sebelum ni saya ada tulis. Ada 2 kejadian yang saya tulis tentang apa yang berlaku waktu saya umur 13 tahun. Yang pertama, yang saya terjumpa pendekar, orang panggil pendekar purba lah. Saya tak mau sebut nama dia. Saya gelarkan dia pendekar purba lah. Nama sebenarnya saya tak nak sebut. Okay. Dan satu lagi kisah ialah tentang hantu dalam cermin. Yang saya terkejut, saya tumbuk cermin pecah tu. Okay. Itu salah satu benda yang membentuk diri saya. Okay. Ada orang karakter dia tu dia lambat. Ada orang Allah takdirkan dia karakter dia ni cepat. Umur ni ada orang dia begitu. Saya cerita apa berlaku di saya je lah. Salah satu kejadian waktu saya tingkatan 1 ialah saya tengok sendiri kejadian ni. Salah satu kejadian ialah patah tangan. Patah tangan. Ramai orang patah tangan, saya tahu. Tapi saya punya cerita patah tangan ni macam ni. Waktu tu saya petang, sekolah asrama, petang, kami semua mainlah kat padang bola. Kan? Jadi padang bola, bayanglah padang bola, sekolah asrama ni, tianggul ni dengan tianggul ni, padang bolanya satu. Kan? Tapi dia punya, yang main dalam tu punyalah ramai. Kan? Jadi saya ingat lagi, saya Izan. Nama-nama tu Izan. Kawan saya sekolah agama tu. Kami main kat tianggul. Okey. Main kat tianggul. Duk main-main petang, nak balik asrama tak boleh. Asrama waktu petang dia tak bagi duduk dalam bilik, dia kena main kat luar, main kat padang. Jadi kami duk main-main, Izan ni peluk saya, angkat saya macam tu. Jadi saya pun peganglah tianggul atas tu. Saya bergantung kat tianggul atas tu. Izan kawan saya ni tolak saya apa pakai tu? Berayun kan, ni tianggul lah. Saya duk pegang tianggul, dia berayun. Sekali dia tolak kuat-kuat, saya terlepas, saya jatuh macam tu. Saya saya jatuh rasa sakit sebelah kanan. Saya nak bangun-bangun, aduh sakit, rasa macam kena current kan. Lepas tu Izan, yalah kami tingkatan 1, saya tingkatan 1 kecil orang dia. Saya ni tingkatan 1 pendek rendah kecil. Jadi dah gelabah tu, pegang tangan elok-elok macam tu, pergi jumpa warden Ustaz Muhammad Awang. Sekarang Ustaz Muhammad ni adalah Adun Gual Periuk, tak silap saya, kat Kelantan. Lepas tu telefon mak ayah saya pun datang ambil. Mak ayah saya duduk dekat Mindef waktu tu. Kejadian ni berlaku 1990. 1990. Okay. Ambil, bawa lah pergi ke Hospital Angkatan Tentera Kinrara. Dulu ada Hospital Tentera Kinrara kat situ. Kan? Pergilah situ. Pergi situ, X-ray patah tebu. Ni tulang ni patah dan renggang. Jadi doktor bubuh simen. Bubuh simen yang kita ni Allah sakit menilih-lilih mata tingkatan 1. Tingkatan 1 kecil lagi, balik pun tidak. Kan? Okey. Memang sakit. Okey. Balik kat rumah, bila balik kat rumah, duduk 2 hari tangan duduk macam tu je kan. Tak boleh nak buat apa. Lepas tu ayah saya kata jom ikut dia. Jom ikut dia. Lepas tu kami pergi ke, mak ayah saya bawa saya ke Beranang. Beranang ni sempadan antara Negeri Sembilan dengan Selangor, kalau tak silap. Ini kisah ni 1990. Oh lama. Dulu jalan kat Beranang tu memang kiri kanan tu pokok getah gelap semua. Saya ingat pergi ke Beranang. Jumpalah satu orang
Orang panggil dia macam bomoh patah lah. Orang sekarang ni panggil bomoh patah lah. Tapi saya tengok dia tu tak ada lah macam bomoh. Kan? Dia pun dia suruh buka yang balut tu. Saya pun buka lah. Kan? Buka-buka. Ni kejadian depan mata saya lah. Dia buka, dia tengok dia pakai spek mata. Dia angkat spek mata. Spek mata dia tu saya ingat. Spek mata dia tu macam Superman dengan spek mata. Okey? Lepas tu dia angkat dia punya spek mata tu, dia tengok dekat semen tangan ni. Dia tengok dekat semen tangan ni. Dia pegang, saya ingat lagi, dia pegang macam tu, prak, dia rentap. Saya punya, aduh, dia rentap prak sekali je. Dia pegang, saya tak tahulah apa benda ilmu yang ada kat dia. Jari dia ni bila dia pegang macam ada current. Dia pegang prak. Kan? Lepas tu dia suruh balut balik. Dia balut balik. Balik. Itu je. Kan? Jadi balik tu seminggu lepas tu kena pergi ke Hospital Angkatan Tentera Kinrara pula. X-ray sekali lagi, biasalah kan, mesti rawatan susulan kan, nak tengok doktor, nak tengok lagi apa semua. Yang peliknya, doktor X-ray, saya punya tulang dah bercantum. Daripada X-ray. Dekat situ nampak tak? Kadang-kadang sesuatu kejadian yang berlaku dalam hidup kita ni, kadang-kadang benda tu sakit, kadang-kadang benda tu kejadian yang berlaku dalam hidup kita ni, perit, sakit, apa semua. Sebenarnya Allah sedang membina karakter kita. Sedang membina karakter kita. Start daripada situ saya jadi macam, rupanya dalam banyak ilmu ni luas. Bayang, saya umur 13 tahun. Otak saya terus terbuka. Rupanya ilmu ni luas. Banyak ilmu ni. Nampak tak? Jadi daripada situ itu salah satu kejadian lah. Lepas tu kejadian yang kedua. Waktu saya umur 13 tahun juga. Tingkatan 1 juga. Cuti sekolah. Kalau tengok dekat Mindef tu, dekat kem Kementah tu, Wisma Transit yang berada sebelah Mindef tu, itu adalah tapak rumah saya yang dulu. Itu adalah tapak rumah saya yang dahulu. Dulu rumah saya kat situ, ayah saya RSM. Ayah saya ni RSM. Jadi saya duduk di situ. Mak ayah saya lah duduk situ. Kejadian tu adalah saya balik, saya ingat lagi, saya balik daripada sekolah asrama. Ayah saya tak ada kat rumah. Ayah saya RSM. Dia pergi Encik Pegawai 1 RSM. Jadi dia mengiringi dia punya bos lah pergi tengok tapak projek tentera dekat Kelantan. Saya ingat lagi. Jadi tinggal kat rumah ni tinggal mak saya saja. Saya cakap kat mak nak pergi main rounders. Rounders. Kan? Pergi main rounders. Jadi kalau rounders tu orang panggil apa, macam baseball lah kan. Lepas tu saya pun pergilah main rounders petang tu. Tengok waktu petang tu pukul 5 tu tengok macam nak hujan. Nak hujan, saya pun baliklah. Waktu tu dalam pukul lepas asar 5 lebih saya ingat. Baliklah, nak balik ke rumah, jalan kaki. Saya kena lalu satu pokok besar. Pokok besar tu lalu tu baru sampai kat rumah. Saya tak tahu bahawa pokok besar tu dekat atas tu ada sarang tebuan. Sarang tebuan saya tak tahu. Kan kita pun jalan. Tiba-tiba saya rasa ada benda jatuh atas kepala saya. Apa ni? Benda macam lembut-lembut kerah lah jatuh atas kepala saya. Dia berderai, saya tengok apa ni? Ada tanah. Kan? Lepas tu saya peganglah kepala ni. Lepas tu saya tengok apa benda ni? Nampak macam ulat-ulat kecil. Tiba-tiba tengok itu dia. Tebuan satu sarang dia besar ni. Besar. Sarang besar. Dia sebab dia kena angin kuat.
Angin kuat nak hujan tu, sarang tu jatuh betul-betul atas kepala saya. Bukan jatuh depan saya, bukan jatuh belakang saya. Betul-betul sarang tebuan tu jatuh di atas kepala saya. Dia pecah penuh anak-anak tebuan dekat badan saya ni. Dan satu sarang tebuan tu serang saya. Saya terkejut tengok apa ni, tiba-tiba tengok, saya masih ingat lagi, tebuan 3-4 ekor ada depan mata dah, macam tu dah. Dia sengat. Saya menjerit-jerit, tolong. Saya lari. Ni umur bayang, saya kecil, badan saya kecil waktu tu. Umur saya 13 tahun. Tolong, saya lari. Siapa nak dengar kita minta tolong? Waktu tu nak hujan, semua orang ada dalam rumah. Saya lari, tolong, penuh ni, tolong ni, penuh. Satu sarang. Bukan seekor dua, satu sarang. Tolong, lari. Apa ni? Ini orang yang nampak lah, ada saya punya, saya punya sepupu. Kebetulan, ni kata Allah takdirkan. Kebetulan sepupu saya, bukan sepupu, dua pupu saya, datang rumah nak minta mak saya tolong gubahkan dia punya hantaran tak kahwin. Dia naik motor RZ. Okey. Dia datang rumah nak minta tolong mak saya tolong buat kan. Jadi saya lari, dia cerita selepas tu, dia nampak saya punya kepala ni macam berekor panjang. Tu banyak tak banyak kena serang. Tolong. Kita tak tahu nak buat apa ni. Otak saya fikir balik rumah. Saya lari, tebuan penuh ni. Tolong, tak nampak apa. Saya tak nampak apa benda dah. Nampak tebuan je kiri kanan ni. Kan? Saya lari sampai dekat rumah. Saya jerit, mak, tolong. Prak, pintu terbuka. Tiba-tiba je datang ilham dekat kepala. Kolah mandi dalam bilik air. Kolah kita mandi gayung tu. Saya kata saya nak pergi situ. Saya lari. Mak saya tengok, ya Allah, anak aku. Saya ingat kejadian ni. Ya Allah, anak aku. Saya lari daripada situ, masuk rumah, terus pergi kat kolah tu. Masuk dalam kolah. Nasib baik kolah tu ada air. Nasib baik. Saya masuk dalam kolah tu, kan, saya buka baju, masuk, tebuan tu, rombongan tebuan tu serang saya, ikut saya masuk sampai ke dalam bilik air tu, masuk ke dalam rumah. Mak saya tepih mak saya pun kena 1-2 sengat. Adik saya lari habis. Saya kena masuk dalam air, saya ingat ni, boom, saya celup. Pedih, ya Allah, pedih. Terlalu pedih badan. Habis badan terlalu pedih. Tangan-tangan ni habis ni. Habis. Kan? Saya bangun daripada air tu, saya Allah, memang waktu tu nafas dah mula nak ni dah. Dah mula pendek dah. Masuk dia punya racun sengat tu. Nak mula masuk. Saya bangun, saya tengok kat dalam bilik air, ya Allah, berlambak. Tebuan yang kena air kan, dia jatuh kat tu, berlambak. Saya jalan macam tu dah, tak larat dah. Saya umur 3 tahun, saya baru 13 tahun. Kecil lagi saya waktu tu. Badan saya kecil je. Saya kata, Allah macam tu. Kan? Mak saya terus ambil mak saya tu terus ayah saya tak ada. Kan? Ayah saya pergi melawat. Jadi apa yang boleh dia buat? Saya punya sepupu tu, dia naik motor RZ. Dia angkat saya, letak di atas motor. Dia duduk depan naik RZ. Saya duduk dekat ni saya duduk tengah-tengah. Mak saya duduk belakang. Dia 3 orang lah. Saya ingat ni, naik RZ tu daripada Kementerian Pertahanan Mindef tu, sekarang tu kat Jalan Setapak tu. Sebab nak panggil ambulan memang tak sempat lah. Okay. Daripada situ saya ingat dia start motor RZ dia, saya duduk tengah-tengah, badan saya dah terkulai dah. Dah tak larat dah. Allah. Waktu tu saya tak ada apa, saya zikir lah. Saya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, itu je saya buat. Mak saya duduk belakang. Mak saya peluk saya.
Motor RZ tu pecut sampai ke hospital Kuala Lumpur. Sampai ke hospital Kuala Lumpur. Sampai ke hospital Kuala Lumpur ni, sampai kat wad kecemasan. Saya ingat lagi. Wad kecemasan ni, kisah ni lama, 1990. Okay? Saya ingat waktu atas motor sampai dekat traffic light Kampung Baru tu, saya cakap pada mak. Saya ingat lagi, saya duduk atas motor ni dengan tak pakai baju, kan? Dengan badan terlalu sakit sebab penuh dengan sengatan, kena sengat tebuan. Saya tulis kat mak, saya kata, mak, kalau abang mati, mak halalkan susu abang, mak. Saya ingat aku sedih tu lah cerita ni. Ya, saya ingat saya cakap pada mak saya kata, mak, kalau abang mati hari ni, minta halalkan susu mak untuk abang mak. Doakan abang duduk kat syurga mak. Saya ingat mak saya duduk atas motor, duduk belakang saya, dia peluk saya. Dia kata, tak apa, jangan, kuatkan hati, zikir. Saya ingat dia cakap macam tu je. Okey. Minum air dulu sekejap. Okey, sampai dekat ward emergency. Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur. Dengan motor RZ ni. Kan? Dengan motor RZ. Yang bawa stretcher tu datang lah. Dia kata, kenapa ni? Kan? Mak saya cakap lah, kena tebuan. Lepas tu, orang yang doktor tu datang lah juga. Doktor daripada wad kecemasan, berlari keluar. Kan? Dia tengok keadaan teruk kan. Dia kata, makcik, berapa ekor ni yang anak makcik kena tebuan ni? Mak saya jawab, satu sarang. Allahu Akbar, satu sarang. Cepat-cepat letak tu masuk ke dalam. Masuk ke dalam tu, masuk ke zon merah. Saya ingat, masuk. Tapi Hospital Kuala Lumpur ni ramai orang. Kan? Masuk dekat apa? Saya dah tak boleh buat apa dah. Kepala berdenyut, telinga semua, mata semua dah pedih. Ni. Pedih ni habis. Bahu-bahu, jari-jari saya ni nak pegang apa pun tak boleh. Dia sakit sangat-sangat. Jadi tak sakit, Allah. Doktor datang 4 orang. Saya ingat 4 orang doktor datang. Dia orang cuba cabut apa ni? Duri-duri tebuan apa tu? Sengat-sengat tu. Sengat-sengat tebuan tu depa cuba cabut. Sikit. Penuh kepala saya ni. Kepala saya ni penuh. Dia orang nak cukur rambut pun tak boleh. Sebab dah terlalu banyak. Dia orang doktor tu kira mereka kira sengat yang saya kena adalah 227 sengat. Saya kena 227 sengat. Saya kena. Kan, tebuan bila dia sengat, bila dia betul-betul marah, dia tinggalkan dia punya sengat tu. Kan, buntut dia tu tajam tu. 227 sengat dekat kepala saya, muka saya, telinga, belakang, ya Allah, habis. 227 sengat. Yang saya nak, iaitu saya waktu tu, saya tak dapat mengucap, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, Allah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Saya mengucap, saya tahu dah mati. Yang saya geramnya, doktor boleh datang kat saya, bukan doktor waktu tu lah, tapi saya faham, doktor tu dia cuma bercakap jujur saja. Dia cakap pada mak saya, makcik, saya nak bagi tahu, anak makcik ni kena 227 sengat. Selalunya kena satu sengat, budak-budak besar ni pun dah pengsan. Orang dewasa kena 8 sengat, 10 sengat boleh mati makcik. Kalau anak makcik ni kena 227, kami tak boleh nak buat apa makcik. Kan? Bersedialah makcik. Saya dengar-dengar tu saya dah keadaan sakit ni. Sudah. Mati dah aku. Ya. 227 sengat. Penuh muka, penuh mata, hidung, telinga, semua ni penuh sengat dalam. Dah sengat tu tak boleh, doktor tak boleh cabut.
Sebab dia dah terbenam dalam dah. Mak saya menitik mata, doktor cakap. Doktor kata anak dia nak mati. Saya waktu tu dalam hati kata, amboi doktor, kalau dia pun janganlah cakap depan aku. Kan? Kan? Doktor masukkan ni, masuk sebelah sini air, masuk sebelah sini air, kiri kanan. Masuk. Duduk ICU 1 malam. Nak baring tak boleh, nak kanan tak boleh, nak kiri tak boleh, bengkak muka dengan apa semua, ya Allah, sakit. Sakit sangat-sangat. Ni kisah ni saya tak pernah cerita sebelum ni kan. Saya tak nak cerita. Jadi waktu tu saya ingat lagi, daripada ward ICU dihantar ke ward kelas ketiga. Dulu ni ward kelas ketiga ni dia macam dewan tu. Oh, sebelah-sebelah penuh orang, macam asrama besar. Kan? Sebelah-sebelah. Ayah saya dapat telegram dulu, telegram lah. Telegram. Ayah saya berada dekat Kelantan waktu tu, bekerja. Jadi dapat telegram, malam tu juga ayah saya pecut balik daripada Kelantan. Zaman dulu tak ada highway lah. Zaman dulu tak ada highway. Saya dah tahu dah. Memang betul sebab saya punya nafas ni makin saya punya bengkak dalam-dalam, lepas tu dengan apa, dia punya racun-racun dengan sengat tu dah masuk ke darah saya. Doktor kata kalau sengat tu sampai dekat jantung saya akan berhenti. Itu je. Tu doktor cakap. Saya dengar, saya kata aduh, pay dah. Waktu tu lah saya pegang tangan mak saya. Saya pegang, saya dekat ward tu, saya pegang tangan mak saya, kata, mak, kalau abang tak ada ni mak, kan, halalkan makan minum, halalkan macam-macam lah. Saya cakap sebagai anak kan. Waktu tu saya berumur 13 tahun. Kata, mak, kalau abang ni pergi ke syurga, abang tunggu mak kat sana lah. Saya ingat ayat tu yang keluar daripada mulut saya. Okay, so nak jadi cerita, ayah saya datang. Besoknya ayah saya sampai daripada Kelantan, sampai ke Kuala Lumpur. Saya ingat ayah saya datang ke hospital Kuala Lumpur tu dengan dia pakai uniform lagi. Encik RSM lah, dengan Sam Brown dia, dengan tongkat dia. Dia datang. Dan dia bawa air, ada satu air mineral. Air mineral. Dia bawa air mineral, dia cakap dekat saya. Dia kata, minum air ni. Ini air untuk tawar bisa. Saya tak tahu apa benda. Saya ni tak tahu apa benda. Kan? Jadi ayah saya tuang, saya pun baca bismillah selawat, saya pun minum lah. Tuang lagi, saya baca bismillah selawat, minum lah. Kan? Sebab doktor kata, dalam masa sehari dua ni je, kalau saya tak selamat, saya mati. Itu je. Okay? So, minum. Okay? Saya minumlah air mineral tu, yang ayah saya kata, ini adalah air penawar. Tawar bisa. Kita minum, kita pun dah minum tu, malam tu sakit. Ingat kakak saya jaga saya. Lepas tu tidurlah. Waktu saya tidur, tenang je. Saya rasa ini kalau saya tidur, saya tak buka mata, saya mati. Lepas tu saya pun besok pagi kat sini yang saya belajar ni. Satu lagi pengajaran dalam hidup kita. Karakter dia betul, kata balik pada tadi, pembinaan karakter tu datang dari situ. Saya bangun-bangun, saya tengok bengkak saya ni, bengkak saya ni mula surut. Saya punya nafas pun rasa dada saya dah okey, jantung pun rasa tarik nafas, tekak saya pun yang bengkak-bengkak semua tu dah ni dah. Dekat sini saya kata dia makin lama makin tu surut, cepat tu surut. Okey. Apa yang saya nak ambil daripada pengajaran kisah ni, kan? Setiap sesuatu yang berlaku dalam hidup kita ni, dia akan membina karakter kita. Okey. Dia akan membina karakter kita. Setiap sesuatu yang berlaku. Sebab tu walaupun suatu benda tu sangat-sangat teruk sampai boleh mengancam nyawa awak, walaupun benda tu sangat-sangat kamu terasa hati pedih luaran, pedih dalaman ke apa ke, janganlah kita ni sebagai manusia kita rasa lemah semangat. Kan?
Kita macam mana pun di hujungnya tetap kita ni hamba Allah, tetap pada Allah. Kita kena yakin. Kita kena yakin bab tu. Itu nama pembinaan karakter lah. Kat situ saya belajar. Saya kata, macam mana air kosong, umur saya 13 tahun tu, waktu tu. Air kosong boleh tawarkan bisa 227 sengatan yang saya kena, tawar habis, yang doktor-doktor tak boleh nak tawarkan. Kat situ, nampak tak? Bukan saya kata, dengar betul bukan kita kata bahawa perubatan moden tak boleh. Tak. Dia kena ada dua-dua sekali. Dua-dua kena jalan serentak. Kena faham betul-betul. Okay? Sebab itu saya tengok macam balik kepada kisah yang kita sembang tadi kan. Dalam kes vaksin ni ada 3 jenis manusia. Yang pertama dia pro-vaksin, yang kedua dia anti-vaksin, yang ketiga ni paling ramai. Dia duduk tengah-tengah, dia pemerhati dulu. Okay? Kenapa yang nombor 3 ni ramai? Kerana mereka sudah melalui banyak pengalaman-pengalaman hidup. Sebab tu mereka duduk di sini. Mereka dua-dua ni, mereka mereka tengok dulu. Macam-macam lah. Kan? So masing-masing lah kan, masing-masing. So kata pembinaan karakter ni penting. Pesanan saya, apabila kita tengok anak-anak kita yang kecil, kadang-kadang sesuatu benda buruk berlaku pada anak kita. Kadang-kadang sesuatu benda yang berbahaya berlaku pada anak kita, pada diri kita, kan? Kita pun tak tahu apa hikmah di sebalik tu. Kita tak tahu apakah pengajaran yang kita nak dapat daripada situ. Kita tak tahu. Okey. Okay, jadi 2 kisah dah malam ni tak? Tadi saya kisah pasal patah tangan, yang kedua saya kisah pasal yang kena tebuan tu lah. Tahu tebuan pokok? Tahu kan tebuan pokok yang besar mana kan? Daripada situlah. So sebenarnya dalam hidup kita ni, apa pun berlaku, tak kisahlah kita umur 20 ke, kita jatuh dalam bisnes ke, ataupun kita putus cinta ke, ataupun kita na'udzubillah min zalik, kita jadi aksiden ke apa ke, apa saja berlaku dalam hidup kita ni mesti ada sebab. Lebih-lebih lagi apabila benda tu kita tak rancang. Lebih-lebih lagi yang kita tak rancang, benda tu terjadi pada kita. Kita pun duk tertanya-tanya, kenapalah benda ni jadi kat aku? Kenapalah benda ni jadi kat aku? Orang lain tak kena pun, aku je kena. Jangan fikir macam tu. Kalau kamu fikir macam tu, jahanam. Jahanam hidup kamu. Okay? Itu nama pembinaan karakter lah. Nantilah cukuplah tu, sekarang dah pukul 1. So cukuplah 2 cerita saya kisahkan malam ni. Kan? So saya harap kita ambil pengajaran di atas apa yang pernah berlaku dalam hidup saya. Kan? Dalam hidup ni satu pengajaran penting yang berlaku dalam hidup kita ni adalah, contoh macam sekarang COVID, kita ada yang kena buang kerja, ada orang kena buang kerja, ada orang dia stres di atas keadaan COVID sekarang ni, dia berbagai-bagai benda berlaku dalam hidup dia, kan? Dia tak sedar bahawa sekarang ni benda buruk yang berlaku dalam hidup dia tu, ada benda baik kat depan dia. Mungkin dia tak tahu apa yang berlaku pada dia sekarang adalah Allah sedang nak bina karakter dia, menyediakan diri dia untuk masa depan. Okay?